السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 73 baris 8 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka berkata mereka itu, ya Nuh, engkau awal pesuruh kepada isi bumi, dan menamakan Allah akan dikau abdun syakur. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan perkara yang melibatkan padang mahsyar. Yang mana ketika di padang mahsyar, maka semua orang akan berdiri tunggu nak hisap, nak mendapatkan amalan, nak mendapatkan pahala bagi yang buat taat dan mendapatkan dosa bagi buat maksiat. Maka mereka senyap, tidak berkata apa-apa, sehinggalah mereka mengambil keputusan untuk berjumpa dengan nabi-nabi yang tertentu untuk mulakan hisab. Maka dulu dia jumpa dah Nabi Adam AS. Nabi Adam AS menolak permintaan tersebut kerana berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada hakikatnya dia tidak ada dosa. Nabi dan Rasul itu ialah orang yang maksum, orang yang terjaga dan terpelihara daripada dosa. Tapi Nabi Adam AS yang digelar sebagai Abul Bashar, bapa bagi manusia ni, menolak permintaan tersebut kerana berasa berdosa. Inilah dia panggil Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarrabin. Orang baik buat baik, maka di sisi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia berasa itu satu benda yang buruk. Lepas tu, lepas pada tu dia tolak, manusia pula cari Nabi lain. Dan antara Nabi yang kedua ini cari ialah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS hidup lebih kurang 950 tahun. Hidup untuk menyeru kepada Allah Ta'ala Tauhid. Tapi hanya 80 orang saja lebih kurang yang ikut dengan Nabi Nuh AS dan naik atas kapal yang disuruh Allah Ta'ala buat kapal kerana akan dibanjiri satu dunia itu dengan banjir. Maka yang hanya selamat beberapa hamba Allah Ta'ala sahaja. Yang lain pada itu ialah kufur. Termasuklah binatang-binatang ikut Nabi Nuh AS. Maka dia pun sambung, maka berkata mereka itu manusia, ya Nuh, engkau awal pesuruh kepada isi bumi. Isi bumi ini penduduk bumi lah. Jadi awal pesuruh seolah-olah memberikan kekeliruan bahawasanya Nabi Nuh AS ialah awal Rasul, bukannya Nabi Adam. Kita kata dah minggu lepas disebut sebagai awal Rasul kerana beliaulah orang pertama yang memantras syirik selepas kematian Nabi Adam AS. Maka umat kembali kepada syirik, kembali kepada menyembah selain Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Nuh AS. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Nabi Nuh AS
untuk membantras syirik dan mengajak semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maka mereka pun datang kepada Nabi Nuh dan menamakan Allah. Ini puji dia lah. Menamakan Allah akan dikau abdun syakur, iaitu hamba yang amat-amat bersyukur. Bukan abdun syakir. Kalau abdun syakir, hamba yang bersyukur satu ya. Tapi kalau abdun syakur, hamba yang banyak bersyukur. Maka syafaatkan oleh engkau bagi kami manusia kepada Tuhanmu Nuh. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya pada barang? Dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya kepada barang? Tak tengok ke kami keadaan lagu mana ni? Senyap tak tahu abdor ni. Duk tunggu keputusan daripada Allah Ta'ala, tak gerak lagi. Nak tunggu hisab, tak mula lagi. Siapa masuk neraka, siapa masuk syurga, tak tahu lagi. Itulah keadaan di pada mahsyar ketika itu. Satu Nabi ke satu Nabi cari itu lebih kurang 1000 tahun. Maka berkata ia Nabi Nuh alaihi salam, Tuhanku marah pada hari ini. Sama saja macam jawapan Nabi Adam alaihi salam. Akan sebagai marah tiada dahulunya dan kemudiannya. Mana dulu dengan kemudian mana? Kemudian lepaslah. Dahulu sebelum. Mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan kemurkaan dia yang lebih daripada sekarang. Sekarang ni hari kiamat, hari pada mahsyar, tak ada lah kemurkaan Allah Ta'ala yang lebih berbanding daripada hari di pada mahsyar berhimpun semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua takut dan tunduk pada Allah Ta'ala sehingga binatang-binatang yang buas pun tidak mampu untuk menyatakan dan menzahirkan kebuasan dia itu macam dunia. Seumpamanya dan bahawasanya adalah bagi Nuh dosa aku. Dia berasa dosa, bukan dosa betul. Adalah bagiku dosa aku. Dosa dia apa dia? Doakan atas kaumku, maka dibinasakan. Jadi beliau berdoa supaya diturunkan bala kepada umat dia, kerana tak dengar cakap Nabi Nuh alaihi salam. Beratus-ratus tahun dah ajak pada tauhid, tak mau sepas sudah untuk beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi Nabi Nuh AS menggunakan kuasa veto mendoakan kepada Allah Ta'ala supaya diturunkan bala kepada umat dia, mati belaka. Maka antara balanya atau musibah yang berlaku ketika itu ialah bahasa lah, iaitu banjir. Maka dibinasakan Allah akan mereka itu manusia. Maka hari ini, hari di pada mahsyar ni, nafsi, sendiri-sendirilah, urusan sendirilah. Pergilah kamu kepada Ibrahim. Itu suruhan Nabi Nuh AS. Dia suruhi pula pada Nabi Ibrahim. Jadi ini pun sama situasinya, dia berasa dia berdosa. Padahal berdoa pada Allah Ta'ala ketika itu tidaklah dikatakan sebagai dosa. Jadi kita tidak boleh bandingkan syariat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Nabi yang lain. Walaupun nampak pelik lah. Macam mana Nabi Rasul buat lagu ni? Kalau kat syariat kita nampak pelik lah. Contohnya Nabi Daud alaihi salam. Syariat Nabi Daud alaihi salam, kalau seseorang suami itu, ataupun orang lah, seseorang itu kalau berkenal dengan isteri orang. Seseorang kalau berkenal dengan isteri orang lain, maka pada syariat Nabi Daud AS boleh dia minta suami dia cerai isteri dia untuk dia berkahwin dengan isteri itu. Jadi kalau kita ni, syariat kita dapat pelik lah. Apa dia lagu tu? Itu syariat Nabi Daud AS, dan perkara tersebut berlaku tidak mencacatkan maruah. Itu syariat dia. Jadi kalau kita dapat pelik kenal dengan isteri orang, suruh suami itu cerai isteri dia untuk nikah dengan kita. Pelik lagu tu. Tapi Nabi Daud AS tidak berlaku sedemikian syariat dia. Bahkan Nabi Daud AS juga pernah berlaku sedemikian. Dia pernah melihat seorang perempuan, isteri orang, berkenal dengan isteri itu, dia pun suruh suami dia itu cerai isteri dia, dan Nabi Daud AS menikah dengan isteri tersebut, dengan perempuan tu hasil anaknya Nabi Sulaiman AS. Tu syariat Nabi Daud AS. Tu disebut dalam kitab Hasyiah ke atas Syarah Uqudul Jain.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka datanglah mereka itu manusia akan Ibrahim. Mereka pun datang pula cari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata mereka itu manusia, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkaulah Nabi Allah. Yalah, mestilah Nabi Allah dekat Tuhan pula. Nabi Allah dan Rasulnya. Tambah situlah. Setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tak semesti semua Nabi itu Rasul. Dan Khalilullah. Khalilullah ni kekasih Allah. Terjemah dia. Khalilullah dengan Habibullah, tinggi lagi Habibullah. Habibullah gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Khalilullah. Pada isi bumi, yakni pada ahli penduduk bumi. Syafaatkan olehmu Ibrahim bagi kami manusia kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya pada barang, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya kepada barang. Tak tengok keadaan kami lagu mana ni, duduk sejak lagu ni, sama je jawapan dia. Dia punya apa nama tu, cakapan dia pun sama pada setiap Nabi. Kami duduk seorang ni, tak tahu buat apa ni, diam semua, tak tahu buat apa. Syafaat kala, mulakanlah hisab, minta ke Tuhanmu ni. Maka berkata ia Ibrahim, bahwasanya Tuhanku marah pada hari ini akan sebagai marah, tiada marah dahulunya dan kemudiannya. Ini orang ketika ini kemurkaan Allah yang paling besar ialah ketika di pada mahsyar. Marah di sini bukan perasaan, yang mana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya seumpamanya, maka adalah aku berdusta. Dia kata gini, ini jawapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka adalah aku berdusta, beberapa pembohongan aku telah buat akan kaumku, yakni rupa dusta jua, bukan hakikat dusta. Jadi dia mengaku dusta ni kerana dia ni orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka benda kecil pun dia rasa dosa. Seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ternampak aurat ajnabiyah, perempuan yang ajnabi, dia berasa dosa. Padahal terlihat aurat tak dosa, lihat saja baru dosa. Tapi dia kata ni rupa dusta juga, bukan hakikatnya dusta. Dia dusta apa? Dia dusta itulah patung tu. Yang mana patung tu Nabi Ibrahim alaihissalam hancurkan patung tu. Kemudian dia mengatakan bahawasanya Tuhan nak sebelah ni hancur hak tu. Jadi tu nak suruh apa? Nak suruh dia mikir, suruh kaum dia mikir kok mana patung tak boleh gerak ni boleh musnahkan patung sebelah dia. Suruh mikir. Bukan nak bohong sangat. Maka adalah pada hari ini, pada mahsyar ni, nafsi sendiri-sendirilah, aku tak mau cara dah. Pergilah kamu kepada yang lain daripada aku Ibrahim. Pergilah kepada Musa alaihissalam. Dia suruh pula kepada Nabi Musa alaihissalam yang digelar sebagai Kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah Ta'ala tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Nabi-Nabi lain semuanya kebanyakannya berlaku atas perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Kecuali beberapa peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap direct dengan Allah Ta'ala, iaitu ketika Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, naik ke langit, maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala di atas daripada arah tu, yang malaikat Jibril pun tak dapat sampai ke alam tersebut. Nabi SAW sahaja yang diizinkan untuk sampai ke situ. Dia bercakap dengan Allah Ta'ala, dan dia melihat Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan mu'tamad mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan dia menerima syariat sembahyang untuk bawa kepada kita. Maka datanglah mereka itu manusia akan Musa. Dia pun datang. Maka berkata mereka itu manusia, ya Musa, engkau Rasulullah, engkau pesuruh Allah. Memilih Allah akan engkau bagi risalahnya, risalah Allah. Ini utusannya, utusan Allah. Allah Ta'ala pilih Nabi Musa alaihissalam, diberikan Taurat kepada Bani Israel. Bahkan sebelum Taurat itu berlaku, diberikan suhuf, lembaran kertas yang berisi kalamullah,
Dia tak baca kitab Taurat lah, kitab Taurat besar lagi. Suruh ni beberapa helai lembaran kertas sahaja. Jadi naik ke Tur Sina 40 hari 40 malam, suruh Nabi Harun alaihi salam jaga umat dia, Bani Israel. Tak dan turun semua kafir balik. Turun semua sembah patung pula. Lepas tu Nabi Musa alaihi salam geramlah kepada Nabi Harun. Orang suruh jaga berasik ni, dia biar apa? Jadi Nabi Musa alaihi salam ni dia pesel ganas sikit, Nabi Harun alaihi salam jadi lembut sikit. Jadi Nabi Musa AS geram kat Nabi Harun AS ni sehingga kan dia cekak janggut dia sampai berubat. Dia cekak janggut Nabi Harun AS sampai berubat. Betak tu. Kita kalau cekak tak berubat pun pakai sudah tak berubat. Dia cekak janggut Nabi Harun AS sampai berubat. Berubat belah bawah, belah atas hitam. Kerana janggut Nabi Harun AS disebutkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj, iaitu sampai ke dada. Maka Nabi Harun AS pegang bukan bawah, pegang sini. Pegang sini. Mana bawah tu hitam, yang tepat pegang Nabi Musa tu jadi putih, berubat. Separuh berubat, separuh hitam. Dan dengan kalamnya, kalam Allah. Dan dengan kalamnya, kalam Allah Subhanahu Wa Taala atas segala manusia. Yakni Allah Taala memilih engkau wahai Musa dengan kalamnya, kalam Allah Ta'ala atas segala manusia. Dia bercakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Syafaatkan olehmu bagi kami manusia, kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya pada barang, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kepada kami sampai kepadanya kepada barang. Nokta. Mu tak tengok keadaan kami ni, duduk di pada mahsyar, duduk diam, duduk tunggu-tunggu apa yang akan berlaku. Tak berlaku pas sudah. Mu syafaat kalau cepatlah sikit. Maka berkata ia Musa, bahawasanya Tuhanku marah pada hari ini, tiada dahulunya dan kemudiannya seumpama ini, seumpama marah sekarang ni. Seumpama marah hari ni tak pernah berlaku sebelum ni. Marah yang seperti ini. Dan bahawasanya aku telah. Kalau eloknya, bahawasanya telah aku. Aku yang pertama tu bulat pangkal. Bahawasanya telah aku bunuh akan seorang. Tiada disuruh bunuh akan dia akan seorang tu. Dia rasa bersalah kerana terbunuh seorang. Dalam Quran dah sebutlah kisah berkenaan dia pergi tumbuk orang Arab Mesir tu. Dia bukan tumbuk apa, nak tumbuk tu nak meleraikan pergaduhan saja, dia tertumbuk sampai mati. Dia tertumbuk sampai mati kawan tu. Sekali KO dah. Bukan KO pengsak, KO mati terus. Ini Nabi Musa AS, kita kata dah tadi, Nabi Musa AS jenis gadah sikit. Sekali tumbuk mati dah. Kita tumbuk tak mati-mati lagi. Dia tumbuk mati dah. Maka adalah hari ini, hari sekarang ni lah, pada mahsyar ni, nafsi, sendiri-sendirilah, aku tak mau cara dah orang. Pergilah kamu kepada Isa alaihissalam. Satu lagi syariat Nabi Musa alaihissalam yang berlainan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Musa alaihissalam syariat dia boleh menikah lebih daripada seorang perempuan dan tidak ada had. Kerana zaman Fir'aun dulu dia telah bunuh anak lelaki punya banyak. Kerana takut anak lelaki tersebut lawan dia ketika dia besar, maka dia bunuh anak lelaki semua. Kecuali Nabi Musa AS, dia berasa lembut hati sikit, dia tak bunuh, bahkan dia jaga. Sehinggalah Nabi Musa AS, dia Fir'aun ni dia berasa takut juga. Kerana dia kecil-kecil. Dia nak teh. Dia nak teh. Kut lah kawan ni cerdik. Kalau cerdik kena bunuh lah. Kalau tak cerdik aku jaga. Maka dia teh lah. Dia teh ambil apa? Dia ambil satu susu, satu api. Kalau budak ni cerdik, dia akan merangkak ke susu. Kalau tak cerdik, dia akan ambil api bulan mulut. Maka Nabi Musa AS waktu tu kecil pun merangkak nak pergi ambil susu. Bila nak pergi ambil susu tu, malaikat Jibril tepih dia pergi ambil api. Api tu masuklah mulut. Maka Fir'aun pun kata, tak apa, biar aku jaga, tak cerdik mana ni. Waktu besar Nabi Musa AS, dia doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Dalam surah Taha. Dia berdoa untuk berdakwah kepada Nabi Fir'aun, kepada Fir'aun ni dia doa dulu. Sebab takut-takut dia punya cakapan tak lancar. Dia bawa teman dia Nabi Harun alaihi salam untuk berjumpa dengan Fir'aun, nak berdakwah Fir'aun untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam pula selepas daripada Nabi Musa, dia bawa kitab Injil dan dia umat dia lebih pada Nasara. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ni sekarang ni tak mati lagi, dia dah ada ke atas lagi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Nasara yang mengatakan dan mendakwa bahawasanya dia telah dibunuh tu, itu jelmaan Isa sahaja, bukan Isa sungguh. Jelmaan Nabi Isa saja. Allah Ta'ala menyamakan rupa orang tu dengan rupa Nabi Isa, sehingga akan mereka bunuh dan mereka menganggap mereka telah bunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal tidak dibunuh. Akan datang di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke langit, akan turun di dunia ni membawa syariat Nabi SAW tanpa mengikut mana-mana madhab, kerana dia mujtahid mutlak. Itu disebut dalam kitab Furu'ul Masail kalangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia kata mereka itu, ya Isa, engkau pesuruh Allah dan kalimahnya, kalimah Allah yang dijatuhkan kepada Maryam. Yang dijatuhkan, yakni yang berlaku kepada Maryam. Nabi Isa AS, salah satu keistimewaan dia ialah dia boleh cakap sejak kecil. Ketika Nabi Isa AS keluar daripada perut Nabi Maryam, jadi lepas keluar daripada perut Maryam tu, orang pun pakat tuduh dia berzina lah. Takkan keluar anak dalam keadaan tak ada orang setubuh pula. Maka Nabi Isa AS, mukjizat dia sudah sudah jelas kenabian itu pada akan datang dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sifat kalam, sifat perkata yang dia boleh bercakap sejak kecil. Maka dia cakap bahawasanya mak dia Maryam ni tak berzina. Orang terkejut. Cakap waktu kecil, bukan waktu kecil 4 tahun tu, bukan, waktu bayi tu. Lahir-lahir tu cakap dah. Ya, ada beberapa budak yang cakap ketika kecil, antaranya ialah Nabi Isa alaihi salam. Boleh cakap macam biasa. Tu habis. Tu Nabi Isa alaihi salam. Mana tadi? Dan Ruhullah. Jadi Nabi Isa, Maryam alaihi salam ni, Sayyidatina Maryam alaihi salam bukannya seorang nabi, bahkan dia seorang wali Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak ada nabi di kalangan wanita, tidak ada rasul dalam kalangan wanita, hanya wali sahaja. Dan Ruhullah, Nabi Isa AS digelar sebagai Ruhullah. Ruhullah. Nabi apa nama tu? Kerana Maryam AS boleh memberanakkan seorang anak tanpa bapa. Tanpa bapa. Harus ke tak? Dalam akidah ada dibahaskan, berlaku khilaf ulama, boleh ke tak berlaku pada selain Nabi Isa. Berlaku khilaf ulama. Pandangan pertama, tidak boleh berlaku pada selain Nabi Isa, kerana ini khususiat Nabi Isa AS sahaja. Ini hanya khusus untuk Nabi Isa sahaja. Pandangan kedua, boleh, kerana Allah Ta'ala mampu dan kuasa buat anak tanpa perlu persetubuhan. Itu harus pada akal. Itu nombor 2. Jadi khilaf lah, selain daripada Nabi Isa AS, boleh ke tak keluar anak ataupun tidak. Boleh ke tak lain, berlaku ke tak lain. Berlaku ke tak, memang tak berlaku cakap ni. Tapi boleh berlaku, boleh berlaku. Kerana harus pada akal, Allah Ta'ala menciptakan seorang anak tanpa ada bapa. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam tanpa bapa, tanpa anak, tanpa bapa, tanpa ibu. Itu pun boleh, apatah lagi kalau tak ada salah seorang. Kemudian kata Mus'alih rahimahullahu ta'ala, dan berkata akan manusia di dalam bumi. Bumi kan? Buat. Oh, betul lah. Dan berkata, yakni berkata Nabi Isa AS akan manusia di dalam buai, yakni ketika kecil. Waktu bayi tu dah bercakap dah. Tu yang kita sebut tadi.
Dia bercakap kerana nak mengakui bahawasanya mak dia Maryam ini tidak berzina. Maka syafaatkan olehmu Isa bagi kami manusia kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya pada barang, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya kepada barang. Mu tak tengok kau sekarang kami susah ni. Tak ada orang nak tolong. Mulakan ataupun minta pada Allah Ta'ala mulakan hisab. Maka tolonglah wahai Nabi Isa. Maka berkata ia Isa bagi mereka itu manusia, bahwasanya Tuhanku marah, tiada marah seumpama hari ini dahulunya, yakni sebelum ni, dan kemudiannya, yakni selepas ni. Tak ada dah marah yang paling dahsyat berbanding dengan sekarang. Maka adalah aku disembah oleh kaumku. Dia rasa bersalah. Dengan sebab dia ni dituhankan oleh Nasrani. Akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila dia turun nanti di akhir zaman, dia akan membunuh, dia akan menghancurkan segala patung-patung yang ada, membunuh segala babi-babi, menghancurkan sistem-sistem cukai dan sebagainya. Maka adalah hari ini nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, aku tak boleh dah jaga orang. Pergilah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah khatamun nabiyyin, inilah dia panggil peluang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah antara satu Nabi kepada satu Nabi 1000 tahun perjalanannya. 1000 tahun. Berapa Nabi dah jumpa tu? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 dah. Campur Nabi Muhammad 6,000 tahun. Cari Nabi saja. Nak suruh syafaat. Nak suruh mula hisab. 6,000 tahun ni bukan 6,000 tahun dunia. 6,000 tahun bukan 6,000 tahun dunia. Yang dunia sekarang ni, start mula penciptaan dunia sampai kiamat tu, ibaratnya kalau hari akhirat tu daripada asar sampai maghrib. Berlaku yang hidup sekarang dunia ni sampai kiamat nanti, ibarat masanya kalau ke akhirat tu macam asar sampai maghrib je. Sangat-sangat singkat. Kita punya dunia ni lama lagi masa dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka datanglah mereka itu manusia, maka berkata mereka itu manusia, ya Muhammad, wahai Muhammad, engkaulah Rasulullah dan kesudahan anbiya. Kesudahan para nabi, dia panggil khatamun nabiyyin ataupun khatimun nabiyyin. Boleh baca ta, boleh baca ti, tapi makna bezalah. Kalau khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Itulah. Kalau khatimun nabiyyin, perbendaharaan segala nabi. Khatim ni asal cincin. Jadi khatimun nabi ataupun khatimul anbiya makna perbendaharaan segala nabi. Daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, dia yang paling hebat sekali. Itu khatimul anbiya. Maka syafaatkan olehmu Muhammad bagi kami manusia kepada Tuhan kamu. Nokta. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya pada barang, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami akan barang. Tak tengok kau keadaan kami ni macam mana? Jadi Nabi SAW di dunia dia tak pernah guna satu doa pun untuk memberikan musibah pada umat dia. Nabi-nabi lain semua doa belaka dah. Dia punya senjata veto tu sekali seumur hidup tu dah pakai dah waktu dunia. Nabi SAW tak pernah pakai langsung. Ketika Nabi SAW pergi kepada Taif untuk berdakwah, maka beliau dilayan dengan sangat teruk. Dibaling batu sehingga berlumur darah sampai ke selipak. Maka Jibril alaihissalam memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghempakkan bukit itu atas mereka, supaya mati belaka. Jadi kalau kita lah kat situ, kau memang nak suruh, mampu tak? Tapi Nabi SAW tak. Nabi SAW bahkan sebaliknya dia berdoa supaya orang Taif di sini akan datang, pada suatu hari akan datang semua Islam belaka. Dan itu terbukti makbul doa Nabi SAW sampai sekarang Islam belaka lah. Tak ada kafir. Jadi tempat Masjidil Haram. Tempat kawasan Masjidil Haram pula Taif tu. Kawasan Masjidil Haram ni tempat tanah haram, bukan Masjidil Haram, tanah haram. Tanah haram ni luas. Kalau Madinah dia radius dia 19 km. Kalau Mekah saya tak ingat dah. Berapa radius tu disebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah Al-Fiqhiyah.
Lebih kurang 19 km daripada start Masjid Madinah tu, 19 km radius dia. Tu semua tanah haram. Beza tanah haram dengan tanah halal ni dia ada hukum dia lah. Macam tanah haram tak boleh buat buru, tak boleh bunuh pendatang lebih kurang. Kalau tanah halal boleh tak? Jadi Nabi SAW tidak pernah guna lagi doa tersebut. Doa tu akan diguna bila? Akan diguna di akhirat. Sinilah syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Dan adalah mana dia? Maka sabda Nabi SAW, aku baginya, yakni aku yang mensyafaatkan kamu. Aku baginya gitu ya. Apa aku baginya? Ya tu syafaat lah. Yakni aku yang mensyafaatkan kamu. Syafaat ni panggil asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Kerana inilah pertolongan bukan setakat umat dia, bahkan semua umat lain berselindung ataupun berada di bawah payungan Nabi SAW yang panggil asy-syafa'atul uzma. Tapi umat kita Nabi SAW lah yang paling pertama dihisap. Lepas pada tu lain pula. Dia ikut turutan terbalik. Kalau kita buat turutan Adam sampai Muhammad. Jadi Muhammad mula itu Rasul nombor 25. Lepas tu lepas umat Muhammad selesai hisap, umat Nabi yang ke-24 pula, Nabi Isa alaihissalam. Dia terbalik itu. Sampailah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam lah yang paling lewat sekali. Maka berdiri ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berjalan hingga sampai di bawah arasy. Jadi Arsyur Rahman ditanggung oleh 8 malaikat. Dan dia ada beribu-ribu mulut, beribu-ribu lidah bertasbih pada Allah Ta'ala. Sampai sekarang tasbih juga, cuba tak dengar ya. Dengar lari habis. Tak tidur, dapur bunyi. Jadi Arash, dia tu menaungi, dia yang paling besar dan dia menaungi orang-orang mukmin sahaja. Yang Nabi SAW sebut 7 golongan yang mendapat naungan Arash. Itulah. Dia tidak mendapat panas matahari sejengkal yang seperti orang kafir dapat dan seperti orang fasik dapat. Dan pada satu riwayat, maka mengambil dengan halaqah syurga dan dibukanya. Dan satu riwayat lain, maka mengambil, yakni mengambil Nabi SAW dengan halaqah syurga. Halaqah syurga ni gini. Syurga ni ada pintu, kalau zaman dulu punya pintu, dia ada bulat tu untuk dia ketuk. Untuk ketuk. Tu halaqah tu bulat. Halaqah syurga tu tempat ketuk pintu syurga tu. Kalau tengok filem-filem dengan orang Arab dulu, pintu zaman dulu, pintu kemudian ada macam bulat tu untuk dia ketuk dengan tu. Tu lah halaqah syurga. Maka dibuka oleh Nabi SAW. Maka ditanya. Dibuka ni siapa buka? Malaikat lah buka. Maka ditanya, siapa ini? Maka sabda Nabi SAW, Muhammad. Maka dibukakan pintu syurga tadi. Maka apa tu? Ditarhibkan. Hisya tu. Ditarhibkan. Maka dibukakan dia, maka ditarhibkan dia. Apa tarhib? Cuba cari kamu kali. Cakap bahasa Arab lah sini. Cari ya. Apa tarhib tu? Tarhib. Boleh? Bukan, tu tarhib. Tarhib lain. Ni ngahal. Tarhib. Tarhib ke tarahub ke? Cari ya. Maka tunduk sujud bagi Tuhannya, Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tunduk di bawah arah.
sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon kepada Allah taala supaya dicepatkan hisab. Kenapa kena sujud? Kerana sujud itu adalah posisi yang paling dekat untuk Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam sembahyang antara tempat yang paling afdal untuk kita berdoa ialah sujud lah. Tak kisah sujud mana-mana, sujud hak akhir ke, sujud sebelum akhir ke, sujud rakaat ketiga ke, apa-apalah. Dia dalam sembahyang ni 3 benda yang boleh cakap: Al-Quran, doa dan zikir. Selain daripada tu tak boleh. Jadi kita tak boleh kata gini, oh orang Arab sedap lah cakap sembahyang. Tak. Orang Arab kalau cakap Arab dalam sembahyang batal juga. Kalau dia bukan doa, kalau dia bukan zikir, kalau bukan Quran. Kalau dia cakap bahasa Arab tapi doa, tak apa lah. Ataupun zikir, tak apa. Baca Quran, tak apa. Asalkan dia berada dalam sembahyang. 3 ni saja boleh. Lain daripada 3 tak boleh. Cumanya bukan suruh cakap belaka. Contohnya rukuk baca surah, tak kena lah. Rukuk baca surah tak kena. Bukan suruh baca situ. Maknanya kalau baca pun tak batal. Tu maksud dia. Kalau baca pun tak batal. Kalau contoh rukuk tu selain daripada subhana rabbil a'la tu, subhana rabbil a'la tu, ataupun sujud ke subhana rabbil azim je. Subhana rabbil a'la kat sujud, subhana rabbil azim kat rukuk. Jadi kalau dia baca tambah zikir-zikir lain, la ilaha illallah ke boleh? Boleh, tak salah. Manjangkan rokok, tak ada masalah. Cumanya zikir tersebut tak warid daripada Nabi SAW lah. Tapi kalau buat batal tak batal, sebab dia zikir. Kalau buat pada rukun-rukun yang pendek baru batal. Rukun-rukun yang pendek yang mana dia tidak boleh panjang macam rokok dan qiyam. Maka kalau dia tambah zikir yang tak warid daripada Nabi SAW menyebabkan panjang rukun yang pendek tadi, maka batal sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka memulai Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dengan diilhamkan kepada memuji akan Tuhannya, Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adab nak cakap dengan Tuhan, kena puji dulu. Bukan main berah gitu doa. Dia adabnya mula dia dengan puji Allah Ta'ala, selawat ke atas Nabi SAW. Penutup pun puji Allah Ta'ala, selawat ke atas Nabi SAW. Bukannya baik sembuh saja doa gitu ya. Dan membanyakkan sebutan Nabi SAW atas barang yang tiada kuasa seorang memuji seumpama Nabi SAW. Siapa orang tu? Daripada anbiya yang dahulu-dahulu, daripada nabi-nabi yang dahulu-dahulu. Mengelokkan sebutan, cakap dengan penuh adab, puji yang banyak, sebab kita nak minta benda besar. Bukan nak minta benda remeh. Maka adalah sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa tu? Sejumaat. Betul ke tu? Sejumaat. Maka adalah sujudnya pada sejumaat daripada hari dunia. Sujud Nabi SAW. Sejumaat ni istilah orang dululah. Sejumaat ni seminggu. Sejumaat ni seminggu. Apa satu lagi? Kalau sebulan apa? Ada satu lagi kalau lekor. Lekor ni 20. 7 lekor. Bukan kepok lekor. 7 lekor tu 27. Malam 7 lekor. Malam 27 Ramadan. Contoh. Likur. Kita. Likur ke lekor. Likur. 7 lekor ke, 6 lekor ke, 5 lekor ke. Bukan kepok lekor. Kalau baca lekor, kepok lekor. Habis. Tu 20. 20 tambah 7 tu. 20 tambah 1. 20 tambah 5. Begitu. Jadi sejumaat ni seminggu. Bahasa lama seminggu. Ni sepurnama. Sepurnama tu sebulan. Sepurnama sebulan, sejumaat seminggu. Sehari lah. Jadi Nabi SAW dia kata, mana tadi? Hilang lah.
Maka adalah sujudnya sujud Nabi SAW tu pada sejumaat daripada hari dunia. Iaitu tempoh sujud Nabi ketika itu seolah-olah tempoh seminggu ke atas dunia. Tak tahulah ke akhirat tu berapa lama tu. Yang bersamaan dengan seminggu atas dunia. Mana kalau contoh kalau nisbah hari dunia ni, seminggu sujud. Tu 24 jam kali 7. Itulah. Tempoh tu Nabi SAW sujud kalau nisbah masa dunia. Masa akhirat tak tahulah. Wallahu a'lam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, angkatkan kepalamu. Barulah Allah Subhanahu wa taala merespon, membalas apa yang Nabi SAW minta. Pinta engkau, yakni pintalah oleh engkau. Tu suruhan. Aku beri, yakni niscaya aku beri. Niscaya aku beri. Tu cara baca. Dia kata minta olehmu, pinta engkau, yakni pintalah oleh engkau. Aku beri, yakni niscaya aku beri. Pinta syafaat, yakni mintalah akan syafaat, diterima syafaatmu, yakni niscaya diterima syafaatmu. Dia banyak hazah sikit. Minta syafaat, aku akan beri syafaat. Mana syafaat ni dengan izin Allah Ta'ala. Bukan secara mutlak milik Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW meminta izin pada Allah Ta'ala untuk memberi syafaat, maka Allah Ta'ala beri. Mana kalau Allah Ta'ala tak beri, tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak beri izin dapat syafaat tu, tak akan dapat syafaat Nabi SAW. Lepas tu, maka bersembah ia Nabi SAW. Hei Tuhanku, umatku. Gitu. Umatku. Umat dia lah. Maka firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, masukkan olehmu akan syurga daripada apa tu? Daripada umatmu. Daripada umatmu. Masukkan olehmu akan syurga daripada umatmu. Apa tu? Itu dalil kepada suruh beri syafaat. Kalau syafaat Nabi SAW antaranya ialah memasukkan orang ke dalam syurga. Ataupun orang dah masuk syurga dah, menaikkan darjat syurga. Ataupun dia tak boleh masuk syurga, dia meringankan dosa neraka dia. Iaitu orang kafir yang buat baik dengan Nabi SAW, maka dia kekal ke dalam neraka Allah Ta'ala, tapi diringankan azabnya sampai bila-bila. Mereka yang tiada dihisap atas mereka daripada pintu yang pihak kanan. Ni orang yang tidak dihisapkan Allah Ta'ala terus masuk syurga. Suruh Nabi SAW masukkan orang tu dalam syurga terus. Tak ada hisap. Fast track. Berapa banyak tu? Asalnya 70,000 orang. Kemudian 70,000 orang kali 70,000 orang. Kemudian rahmat Allah Ta'ala lagi, dia beri sebanyak mana yang Allah Ta'ala kehendak. Tu ya. Jadi hakikat sebenar bilangan berapa orang yang masuk syurga tanpa hisap, wallahu a'lam. Kalau 70,000 kali 70,000 sekalipun, umat manusia berlambak lagi. Kita boleh masuk ke dak, tahulah 70,000 kali 70,000 je. Menuju ke akhir tu, Allah Ta'ala memberikan rahmat atau memberikan keizinan untuk siapa-siapa saja yang Allah kehendak untuk masuk syurga tanpa hisap, tanpa dikirakan bilangan tadi. Dan mereka itu bersekutu segala manusia pada yang lain daripada demikian itu, daripada segala pintu. Dan mereka itu manusia bersekutu bersama-sama segala manusia tadi pada barang yang lain daripada yang demikian itu. Demikian apa? Demikian lain daripada pintu yang baik, pintu yang pihak kanan tadi. Daripada segala pintu. Daripada ni dia panggil penerangan kepada daripada demikian itu. Demikian itu mana? Daripada segala pintu. Tu rimah sikit lah kita ni. Kalau untuk kita nak baca lah masjid surau ni, rimah sikit lah. Daripada itu, lepas itu. Dan demi Tuhan yang diberi Muhammad, dan demi Tuhan yang diri Muhammad dengan tangan kudratnya. Ni dia panggil kalau bahasa Arab biyadillah. Dia terjemah tangan tu bukan tangan sungguh. Kita dah belajar dah dulu. Tu terjemahan saja, bukan maksud gitu. Mana ni sumpah. Ini satu sumpahan. Bahwasanya barang yang antara dua keping pintu itu, pintu syurga, seperti antara Mekah
dan Hajar. Iaitu Hajar tu apa dia? Satu dusun, satu kampung. Dusun ni kalau kita Jawi, dusun ni kampung kecil. Kampung kecil. Kalau kampung, dia ada dusun, dia ada negeri. Negeri tu besar lah. Kalau dusun, kampung kecil. Hajar tu ialah satu dusun, satu kampung hampir dengan Madinah. Tu pintu, jarak pintu. Dan pada satu riwayat antara dua keping pintu daripada pintu syurga itu perjalanan 40 tahun. Besarlah nak katanya. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.